Dan dia bersedia sebenarnya untuk membiayai projek pembersihan itu untuk diteruskan. Syarikat ini kata dia bersedia pungut sampah di samping tanah ni nanti yang mana 45% still owned by Landasan Lumayan ataupun Landasan Lumayan masih lagi syarikat sebenarnya yang akan memegang tanah tu Landasan Lumayan. Ya. Landasan Lumayan dan dia tidak ada penyerahan kepada Berjaya pun. Ya. So sebab itu beberapa dakwaan-dakwaan itu sebenarnya telah dijelaskan bukan sekali. Dakwaan ini telah dijelaskan dalam Dewan Negeri bila ia dibangkitkan oleh Saudara Hilman daripada Gombak Setia. Dan saya percaya tuduhan-tuduhan ini hanyalah sensasi menjelang pilihan raya. Kalau tidak, ia telah dibuat 2 tahun setahun yang lepas. Dia hanya mencari dan ada gempak sebab nak kata Berjaya, Vincent, Tokyo Judi dan sebagainya. So saya faham ini hanya tindakan politik. Tapi bila cross the line dengan tuduhan ada rasuah, ada penyelewengan, saya agak itu dah melanggar integriti. Saya rasa tidak begitu, MB, dan saya setuju bahawa dia tak cross the line dan tidak ada bukti sedemikian. Ini cuma soal lebih kepada tata kelola lah. Kepada penilaian kenapa Berjaya Land boleh dapat 55% bergantung kepada apa yang dia perlu belanja asasnya sebab seluruh pembiayaan untuk pembersihan dan pembangunan itu Berjaya setuju untuk menanggung. Yang tak ada syarikat lain yang boleh buat? Tak ada. Dan development cost tu besok financingnya akan dibuat oleh JVCO ke oleh Berjaya Land sendiri? Akan dibuat oleh Berjaya. Sebab Berjaya antara syaratnya Berjaya harus menanggung development cost Everything untuk pembangunan Berjaya yang ada di sana. Dan untuk menggerakkan projek tersebut, saya tak nak jadi macam orang yang nak mengulang-ulang benda yang sama tiap kali election. Saya malahan minta benda ni dibuat dengan cepat sebab saya rasa itu boleh menjadi game changer kepada ekonomi di sepanjang pesisir Sungai Kelang. Dan sebenarnya jarak jumlah ekar tanah tu tak sampailah 600. Saya ingat dalam 200 ke 300 ekar saja. Are you a gang cartel? Kartel ni tuduhan Cikgu Bat, sahabat Khairi dululah. Cikgu Bat dia kalah dengan saya. Tak tahu, dan tu dia marah. Tuduhan Cikgu Bat kepada geng Azmin dan agak pelik ni sekarang ni dia mengaku geng kartel lah. So kartel ni adalah tuduhan yang pertama sekali dibuat oleh Zaid Ibrahim semasa pemilihan keadilan kepada pasukan Azmin Ali. Itu asal muasal dan masa tu Cikgu Bat dan kawan-kawan lain attack geng kartel. Saya tak nak nafikan sejarah. Saya dalam tim Azmin yang sekian lama, saya pun duduk di bawah don dia sekian lama. Jadi dia nak nama kartel ke geng Azmin ke geng apa ke, masa tu memang saya geng dia dan sejarah yang tak boleh dinafikan. Dia yang bawa Datuk Seri untuk menjadi Menteri Besar, betul? Saya dimaklumkan itulah dia yang mencadangkan nama saya untuk menjadi Menteri Besar dan akhirnya sebenarnya bukan sepenuh-penuhnya tapi yang permulaan memang dia. Kemudian sebagaimana proses biasa akhirnya parti iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim menamakan Azizah masa tu Datuk Seri Wan Azizah menamakan saya sebagai salah satu daripada 3 dan dengan nama saya ada dalam 3 tu kemudian nama saya diangkat. Itu secara teknikalnya dan ada kenyataan yang dibuat oleh TPM masa tu Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang mengatakan nama saya ada dalam senarai yang dihantar oleh parti untuk menjadi Menteri Besar. Tapi apa yang tersirat dalam soalan KJ tadi, adakah Datuk Seri geng kartel, adalah satu live question kerana masih ada orang yang mempertikaikan kesetiaan, adakah Datuk Seri adalah Trojan horse dan sebagainya. Jadi mungkin kalau diizinkan soalan hangat sikit Datuk Seri, adakah posturing Datuk Seri sekarang ni untuk betul-betul nampak menjauhkan diri daripada Azmin dan betul-betul bertentang dengan Azmin adalah keperluan politik Datuk Seri MB sendiri supaya senyap orang pertikaikan adakah sebenarnya you adalah masih ejen Azmin? Saya rasa 89% hal itu selesai bila saya menang di Gombak dalam pilihan raya umum yang lepas. 89%? 89%? 89% dah tak ada cerita lah. Maybe 87. Saja just plug number. Tapi maksudnya perkara itu telah selesai hampir sepenuhnya bila saya menang di Gombak dengan majoriti yang signifikan. Dan saya juga buktikan bahawa Kerajaan Negeri Selangor kekal intact ada Pakatan Harapan dan deliver dalam pilihan raya lepas 16 daripada 22 seat dan tak ada pertimbangan depan belakang dan sebagainya. Adakah kalau nak tanya sekali lagi, adakah ini harga yang Datuk Seri terpaksa bayar untuk mendapat sokongan Datuk Seri Anwar, untuk dapat sokongan yang bukan kata ni lah, yang original ni, mainstream crew ni, untuk bagi kepercayaan pada Datuk Seri Amir, you had to pay this price and you had to disown betul-betul your relationship dengan Azmin? Ini bukan masalah lah sebab saya anggap hubungan politik, hubungan sahabat dan rakan-rakan tu dia bukanlah sampai ke hubungan darah yang sampai nak disown ataupun menolak. Jadi akhirnya bila kita berbeza banyak dalam perjalanan politik pada masa-masa tertentu, dia terpaksa jauh Tuan Mahathir dan Anwar. Dulu begitu akrab dan akhirnya
sampai ke sudah tak selesai. Jadi saya rasa hal ini melibatkan beberapa perkara dan asas. Dan walaupun saya bukan Menteri Besar, saya akui saya tak pernah setuju langkah yang dibuat oleh Sheraton Move kerana dia telah merosakkan fabrik politik nasional pada kita. Okay, saya nak challenge Datuk Seri pasal Sheraton Move ni. Datuk Seri tidak setuju dengan langkah Sheraton sebab masa tu Selangor takkan tumbang. Tak cukup bilangan. Kalau Selangor cukup bilangan untuk tumbang pada waktu itu, pada waktu itu juga Datuk Seri akan ikut Azmin. Tidak. Tetapi oleh kerana tak cukup bilangan, dan Azmin pun adalah cerita kat orang, ni Amir ni tak apa, dia sleeper agent dulu, dia tunggu, lepas tu bila dah cukup, maka tumbanglah Selangor. Saya nafikan hal itu sebab 2 minggu, 3 minggu sebelum so-called Sheraton Move berlangsung, saya telah makan malam dengan Datuk Seri Azmin dengan beberapa sahabat. Beliau menjelaskan tentang langkah itu dan bagaimana. Itu pun dekat 90% berjalan kecuali Tun Mahathir tak ikut. Dan kita juga membuat semak timbang dengan beberapa pejabat Perdana Menteri, pejabat Tun dan sebagainya. Dan bila timbang memang kita anggap bahawa benda tak setuju. 2 minggu sebelum atau 3 minggu sebelum masa satu dinner tu saya dah beritahu kepada Datuk Seri Azmin, kalau you buat benda ni ada 2 perkara yang akan menimpa kamu. Yang pertama, kamu akan jadi scapegoat, dan yang kedua, you akan jadi punchback untuk orang marah. Dan itulah realiti yang saya lihat berlaku pada beliau, terutamanya sampai kepada pilihan raya umum yang lepas. So bukan sebab Selangor tak boleh tumbang pada waktu tu? Bukan. Selangor boleh tumbang tak boleh tumbang sebenarnya boleh kalau nak buat. Bukan tak boleh. Tapi saya rasa dia satu perkara yang akan mengganggu gugat. Dan ketenangan politik Malaysia tu berlaku selepas pilihan raya umum. Sebelum pilihan raya umum tu orang petikai numbers, kerajaan pintu belakang dan sebagainya. So saya rasa itu sangat uncalled for lah kepada perjalanan politik nasional. Sebelum kita tiba ke langkah Sheraton tu, banyak ketegangan yang sebenarnya wujud, seperti mana yang disebutkan tadi lah. Dan antara ketegangan itu antara bekas mentor Datuk Seri, iaitu Azmin, dan juga Perdana Menteri sekarang lah. Pihak Datuk Seri Azmin dilihat memihak kepada Tun Mahathir, cuba pecah perintah dan sebagainya. Dan saya nampak akibat daripada langkah Sheraton. Dan sebenarnya sebelum itu juga agak ada bad blood lah antara PMX dan juga Azmin. Macam mana Datuk Seri transition daripada seorang yang dikenali sebagai Cam Azmin kepada sekarang ni naik Presiden kanan PKR? Saya buktikan saya party man lah. I'm not a bad man, I'm a party man. Saya selalu sebutkan tu. Sebab akhirnya bila saya lihat saya menyertai keadilan based on the ideal. It's not because of Anwar Ibrahim. Not even Azmin. Because of the ideal that I trust dan saya percaya kepada keadilan yang saya rasa progres untuk negara ini perlu kepada beberapa landasan-landasan itu. Dan dengan sebab itulah saya bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang nak bawa obor reformasi. Kalau nak sedikit ingkapan sejarah, saya dengan Datuk Seri Azmin ni sebenarnya masih dianggap baru. Terutama bila saya mula bertanding di kawasan Batu Cave pada tahun 2008. Saya menyertai parti pada tahun 2004, tak silap. 2004. 4 tahun lepas sambil belajar. Dan pada ketika itu saya banyak lebih bersama dengan saudara Izam. Lepas masuk dalam menang tahun 2008 sampai 2010, sebenarnya saya lebih rapat dengan Allahyarham Tan Sri Khalid, di bawah Tan Sri Khalid. Tetapi bila rasa tertentu tu tak berapa sesuai, jadi saya kena berbincang dengan Datuk Seri Azmin dan anggap mungkin Datuk Seri Azmin adalah direction ke depan untuk bawa reformasi. Tapi bila dia nak beralih arah dengan gaya politik yang dia percaya, saya anggap saya tak ikut. Sebab tu saya boleh jamin kalau saya tidak dalam posisi menteri besar pun, saya tidak akan ikut. Sendiri. Tapi apa yang Datuk Seri kata tadi, stability politik berlaku selepas PRU15. Tapi saya nak cuba combinekan kedua itu, iaitu soal ideal reformasi dan kestabilan. Bagaimana hubungan, bagaimana perasaan sebagai orang yang masuk parti PKR ni atas ideal, atas prinsip, bukan atas individu, melihat kompromi-kompromi yang Keadilan dan Pakatan Harapan sekarang ni terpaksa buat dalam kerajaan perpaduan? Kita tak kompromi dalam beberapa perkara. Perdana Menteri sangat insist terutamanya dalam isu corruption dan sebagainya. Dan memang ini antara perkara yang terpaksa kita hadapi. Tapi dalam akhirnya, proses kita mempertahankan prinsip itu juga harus melihat masa depan negara dalam konteks yang lebih besar. Tapi bagaimana nak bercakap tentang reform, Datuk Seri? Bagaimana nak mempertahankan statement Datuk Seri bahawa tidak ada kompromi? Apabila pelbagai contoh yang kita semua sedia maklum, lantikan GLC, soal lantikan kabinet, soal benda yang dicakap sebelum dan selepas PRU itu berbeza. Jadi bukankah lebih baik Datuk Seri honest macam mana honest tadi, iaitu yes ada kompromi, tetapi ini harga yang terpaksa dibayar. Dan bila unity government dicadangkan, akhirnya UMNO adalah rakan kongsi yang enabler beberapa parti lain untuk join seperti GPS
ataupun GRS. So di situlah saya rasa kita meletakkan keutamaan. Bagai bila kita berdepan dengan pandemik. Bila depan dengan pandemik, keutamaan kita handle pandemik. Okay. Dan keutamaan sekarang adalah stability politik. Ya, kalau nak dibentukkan kerajaan persekutuan, katalah we give you the benefit of the doubt. Kita terpaksa tubuhkan kerajaan bersama dengan UMNO yang menjadi enabler kepada kerajaan ni, menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Tetapi itu nak membentukkan kerajaan persekutuan untuk mendapat kestabilan. Tapi tak semestinya itu disambung untuk pilihan raya negeri dan mungkin disambung untuk pilihan raya umum yang akan datang. Kenapa tidak buat keputusan untuk pilihan raya negeri ni seperti mana yang kita buat dengan Bersatu waktu pilihan raya negeri Johor dan Melaka? You go your own way, we go our own way. Siapa menang dia tubuhkan kerajaan lah. Tetapi ini lebih daripada menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong. Ini adalah consummate the relationship. Okey, akhirnya pada ketika ini kita masih lagi perlu stability. Sebab formula yang saudara KJ sebutkan tadi adalah formula yang gagal. Formula bertentang duduk kompromi di peringkat pusat dan bertembung di Sabah, bertembung di Johor, bertembung di Melaka, mengakhiri dengan satu kerajaan yang tidak stabil. So akhirnya kita kena mengekalkan kerajaan stabil itu dan berdepan dengan pilihan raya untuk memastikan 5 tahun ini akan dijadikan 5 tahun yang stabil. So saya tanya soalan yang sama yang saya tanya Nik Nazmi tempoh hari. Kalau sekiranya lah, dan ini hypothetical, UMNO terbukti pada PRN kali ini menjadi liability besar kepada PHBN dan sebahagian besar daripada kursi dibungkus habis. Adakah PH akan bawa liability ni sampai liability ni sampai ke PRU akan datang atas nama kestabilan ni? Sudah pasti, atas nama kestabilan saya mahu negara mempunyai pentadbiran yang intact untuk 5 tahun lagi. Cukuplah cerita bertukar Perdana Menteri dan juga usaha-usaha menjatuhkan kerajaan setiap tahun dan setiap sesi parlimen. Okey. Situ. Jadi apa hal sekalipun saya percaya bahawa macam Tok Mat Hassan kata, no turning back. Saya rasa ini resepi sekarang untuk stability itu. Untuk pilihan raya yang akan datang, saya rasa ia perlu dibincangkan dengan lebih detail. Tapi kalau resepi itu melemahkan PH setiap hari, macam mana? Hoi sekarang ni terpaksa bawa benda tu. You are being weakened. I mean kita friends kat sini kan. I'm telling you, dekat Malay ground ini kalau nak cakap game changer, manifesto semua tak payah cakap lah. Ini dia punya campaign dia. Jadi daripada 56 kursi, PHBN berapa kursi? Sekarang saya yakin dalam 38 ke 39. Wow, so maintain 2/3 tak ada hal. InsyaAllah kena kerja keras. BN berapa? BN maksimum 7. 7 daripada 12 yang diberikan. Jawatan Timbalan Menteri Besar? Kemungkinan tak ada sebab ini antara perbincangan saya dengan banyak pihak ni memang tak dibincangkan dan saya tak ada niat untuk Dan Menteri Besar kena dibagikan ruang untuk mentadbir. Kalau tidak Timbalan Menteri Besar sentiasa eyeing pos Menteri Besar, jadi dia insecure. So saya percaya pandangan tu. Saya rasa setakat ni tidak ada cadangan ataupun perbincangan tu dan saya percaya belum diperlukan. Tapi thank you. Saya kenal Amir for a few years already. I really wish you all the best. Thank you. Good luck for the Terima elections. kasih.